Tun Dr. Mahathir Mohamad membidas keputusan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda untuk bergerak solo pada pilihan raya negeri PRN di 6 negeri tidak lama lagi. Bekas Perdana Menteri berkata langkah untuk bergerak solo itu dilihat sia-sia sekiranya hanya memenangi beberapa kursi yang tidak memungkinkan untuk membentuk kerajaan di mana-mana negeri ditandingi Muda. Jika Muda bergerak solo dan memasuki PRN dengan hanya memenangi beberapa kursi, apa yang boleh dibuat dengan hanya beberapa kursi itu? Kamu kena jadi kerajaan negeri dan niat kita adalah untuk jadi kerajaan. Kita akan letak calon mencukupi. Jika menang kita boleh jadi kerajaan negeri, katanya pada sidang media khas di sini hari ini. Dr. Mahathir berkata demikian bagi mengulas langkah Muda yang diterajui Syed Saddiq Syed Abdurrahman mengambil pendirian untuk bergerak solo di PRN 6 negeri akan datang. Pengumuman itu menyaksikan akan berlaku pertembungan 3 penjuru antara Muda, Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN dan Perikatan Nasional PN. Sebagai rekod, sebelum pilihan raya umum ke-15 PR15 pada November lalu, Muda beberapa kali memohon menyertai PH tetapi difahamkan sehingga kini PH belum memberi sebarang maklum balas. Hari ini Muda menegaskan niat parti itu bekerjasama dengan PH bukan sekadar tidak dilayan, malah diperlekehkan. Susulan itu, Syed Saddiq menegaskan anggapan yang menuduh pihaknya tergesa-gesa dan enggan bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tidak berasas. Dakwaan bekas Menteri Besar Selangor Muhammad Azmin Ali bahawa ekonomi negeri merundum setelah diambil alih oleh Amiruddin Syari cuma permainan politik. Itu cuma permainan politik dia. Tapi sangat sedih kerana seorang yang tidak bercakap jujur terutamanya dalam hal ini kerana kepentingan politik. Jadi selamat maju jaya dengan ketidakjujuran dia, katanya kepada pemberita selepas menghadiri majlis serahan sumbangan lembu korban serta sumbangan kewangan Parlimen Gombak dan Dun Sungai Tua. Amiruddin yang juga pengganti Azmin berkata, statistik Jabatan Perangkaan Negara DOSM membuktikan prestasi ekonomi negeri baik. Menurut data DOSM mengenai sumbangan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada 2022, Selangor menjadi sumbangan tertinggi kepada ekonomi negara dengan 25.5% berbanding 24.8% tahun sebelumnya. Selain menjadi pemacu terbesar pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun itu, ekonomi negeri itu juga berkembang lebih cepat daripada ekonomi negara dengan 11.9% pada 2022 berbanding kadar nasional 8.7%. Itu bukti bahawa kita ada rekod prestasi yang baik dan kita ada perancangan teratur dalam memastikan Selangor sebagai sebuah negeri kekal sebagai kedudukan ekonomi yang besar. Pelaburan langsung asing FDI salah satu daripada petunjuk dan paling penting adalah konsistensi sejak daripada tahun 2018 prestasi ada turun sikit pada tahun 2020 dan kembali tingkat pada tahun 2021. Ini membuktikan kita masih ada lagi penarikan yang lebih besar, ini bukan datang tiba-tiba, lepas itu tahun berikut lemah. Itu adalah tanda perancangan yang lemah dan tiada kesefahaman. Bila kita buat hasil yang baik dan jumlah kerja, Azmin kena lihat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, katanya. PAS mengakui parti itu berdepan kesukaran bagi mencapai sasaran 30% calon muda untuk diketengahkan pada pilihan raya negeri PRN di 6 negeri tidak lama lagi. Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Sehari berkata, untuk PRN kali ini kemungkinan besar calon muda yang akan diketengahkan PAS hanyalah sekitar 10%. Kalau kita ambil ucapan dasar Presiden PAS beberapa tahun lepas, iaitu kita sasarkan 30% calon muda, tapi saya tak fikir ia boleh dicapai baik dari aspek muka baharu atau calon muda. Kalau dapat 10% pun dah okey. Kata kita, PAS sentiasa harapkan supaya dapat ketengahkan seramai mungkin pemuda atau anak muda yang tidak semestinya mewakili pemuda PAS, namun ia bergantung kepada keputusan pimpinan di peringkat akhir yang sudah tentunya mahukan calon boleh menang, katanya.
Beliau kepada pemberita selepas Majelis Pelancaran Jentera PRN Pemuda PAS Terengganu oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di Marang malam tadi. Ahli Parlimen PAS Pasir Mas itu berkata, walaupun dengan mengetengahkan lebih ramai calon muda akan membuat pengundi muda rasa lebih dihargai, calon beli menang masih menjadi faktor utama pemilihan calon di sesuatu kawasan. Sebab di Kelantan dan Terengganu ini, calon yang nak diletakkan itu bukan calon touch and go atau hit and run. Bila lepas kita letak itu hilang entah ke mana, kita akan letak calon yang merupakan anak tempatan yang sudah dikenali pengundi tempatan dan berpotensi menang, katanya. Selain Terengganu dan Kelantan, 4 negeri lagi yang akan terlibat dengan PRN akan datang ialah Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pulau Pinang. Sementara itu ditanya mengenai pembatalan kemenangan Datuk Ahmad Amzad Hashim yang mewakili PAS pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 bagi Parlimen Kuala Terengganu oleh Mahkamah Pilihan Raya Terengganu semalam, beliau berkata PAS menghormati keputusan itu. PAS sendiri akan failkan rayuan dan dapatkan perintah sementara untuk kekalkan ahli parlimen yang ada sebelum rayuan diangkat ke Mahkamah Persekutuan mengikut Undang-Undang Pilihan Raya, katanya. Beliau berkata pemuda PAS juga sentiasa bersedia jika perlu pilihan raya kecil PRK membabitkan pembatalan kerusi dimenangi Ahmad Amzad. Semalam Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Ahmad Amzad selepas mendapati pihak petisyen iaitu calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Zubir Embong percaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU15. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur mendakwa Pakatan Harapan PH tidak mendapat sokongan anak muda, sebaliknya sokongan golongan itu kini telah beralih kepada PN. Menurutnya oleh sebab itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turun ke universiti untuk menarik orang muda menyokong PH. Kalau orang muda banyak dalam PH hendak tarik buat apa lagi, sebab itu dia pulun sampai tidak buat kerja Menteri Keuangan, tidak buat kerja PM, pergi duduk bersyarah merata, katanya ketika ditemui selepas majlis penyerahan kendaraan ahli Majlis Musyawarat Kerajaan Negeri di Wisma Darul Aman pada Rabu. Beliau berkata tindakan itu menyebabkan keadaan ekonomi negara tidak menentu kerana Anwar tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Situasi itu disebabkan berselerak negara ini, mata wang menjunam, pelabur tidak masuk, semua itu kegagalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Selepas itu salahkan orang lain semua tidak betul, ujarnya. Dalam perkembangan sama, Sanusi menyatakan bahawa tindakan Parti Ikatan Demokratik Malaysia muda untuk bertanding solo dalam pilihan raya negeri PRN akan datang membuktikan kerjasama parti itu dengan PH berkecamuk sejak sekian lama. Bagaimanapun beliau menyatakan bahawa tidak mahu mengambil tahu atau masuk campur berhubung urusan dan masalah yang dihadapi parti-parti lawan. Pada Isnin, muda memutuskan untuk bergerak secara solo pada PRN di 6 negeri yang akan diadakan nanti. Presidennya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, keputusan itu dicapai secara konsensus selepas mendapatkan pandangan pelbagai pihak termasuk penyokong parti itu. Ketua Menteri Sabah Haji Jinor berkata keputusan Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda menolak permohonan kumpulan Sulu terhadap kerajaan Malaysia membuktikan bahawa tuntutan mereka tidak mempunyai locus standi. HJJ yang menyambut baik keputusan itu berkata ia turut mengesahkan pendirian kerajaan yang tidak mengiktiraf tuntutan kumpulan tersebut. Sabah berkongsi keyakinan Kerajaan Persekutuan sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa kita semakin hampir untuk membatalkan sepenuhnya award itu selepas keputusan ini, menurutnya dalam kenyataan semalam. HJJ turut mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan kerana mengambil tindakan yang tegas untuk berdiri teguh dalam melindungi kedaulatan Malaysia. Kerajaan negeri akan terus menjalin kerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan sehingga apa yang digelar sebagai tuntutan Sabah itu dibatalkan, katanya.
Terdahulu Anwar mengumumkan bahwa Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda semalam menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan award akhir timbang tara sebanyak $14.9 bilion ataupun bersamaan dengan ringgit Malaysia 62.59 bilion di negara itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Armizan Muhammad Ali pula berkata, kemenangan itu juga adalah kegagalan bagi pihak yang cuba memanipulasi sistem serta proses keadilan antarabangsa untuk kepentingan mereka. Komitmen tinggi Perdana Menteri dan seluruh ahli pasukan yang terlibat memperjuang hak dan kepentingan tanah air wajar diberikan penghargaan tinggi, katanya ketika dihubungi bernama. Ahli Parlimen Papar itu berkata, pada masa sama dia menyeru semua pihak agar memahami dan mengambil teladan daripada kes itu dengan tidak bersikap sambil lewa dalam perkara yang boleh menyentuh soal integriti serta kedaulatan tanah air. Kadangkala kita tidak sedar kenyataan dan tindakan kita boleh membuka ruang dan mencetuskan asas bagi pihak luar memanipulasi forum antarabangsa untuk kepentingan mereka serta menggugat kepentingan nasional, katanya. Bagi Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia, Peter Anthony, kejayaan itu sangat penting untuk Sabah dan berharap award akhir yang tidak sah serta disalahgunakan oleh pihak yang menuntut dengan jumlah hampir $15 bilion di Paris akan dibatalkan sepenuhnya. Isu tuntutan Sulu telah menghantui kita sejak sekian lama, termasuk peristiwa berdarah yang berlaku di pantai timur Sabah pada 2013. Kami juga berharap dan berdoa agar isu tuntutan oleh pihak yang kononnya waris Kesultanan Sulu akan dinoktahkan selepas ini, kata Adun melalap itu lagi. Timbalan Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah, Rina Jainal yang juga Adun Kukusan pula berharap susulan kemenangan itu tiada lagi pihak cuba mempolitikkan isu tersebut, sebaliknya rakyat perlu bersatu hati menjaga keselamatan Sabah. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong pula berkata dia yakin keputusan akan memihak kepada Malaysia kerana tuntutan itu sendiri adalah tidak berasas serta tidak sah. Oleh itu, saya tidak terkejut dengan keputusan Mahkamah Rayuan di Belanda. Sebagai rakyat Sabah dan warga negara Malaysia, tiada keraguan bahawa Sabah adalah sebahagian daripada Malaysia. Nokta, kata ahli jawatan kuasa eksekutif pusat DAB itu sambil menambah pihak yang menuntut perlu menghormati kedaulatan Malaysia dan menghentikan tuntutan remeh sedemikian.